pohon mawar di hujung desa, dedaun nangka jatuh ke laman. Tulisan Jawi warisan bangsa menjadi pusaka zaman berzaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ainur Nabila binti Nur Hisam. Nombor matrik saya 4191001261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, saya Siti Khadijah binti Jamaluddin 4191002061. Nama saya Siti Nur Azimah binti Wahab, nombor matrik 4191003781. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk projek kami Teknik I yang berdasarkan kata pinjaman bahasa Arab dari segi istilah agama. Jadi jom kita start. Pengenalan. Kata pinjaman sememangnya telah lama wujud dalam bahasa Melayu disebabkan oleh beberapa faktor seperti penjajahan, penyebaran agama Islam dan kedatangan pedagang Arab. Jadi kami memperkenalkan teknik I. I ini membawa maksud Islam. Seperti mana yang kita ketahui, agama Islam ini kerap menggunakan bahasa Arab dalam melakukan ibadah seperti solat, berdoa dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat sendiri di dalam Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab pentafsiran daripada para ulama, mereka banyak menggunakan bahasa Arab. Yang mana teknik ini juga secara tidak langsung mengajar para pelajar untuk menguasai dan memperkasakan bahasa Arab, bukan sahaja daripada bahasa, malah dari segi ejaan sendiri dalam bahasa Arab pun dapat mereka kuasai. Jadi teknik ini sangat mudah kepada para pelajar. Yang mana teknik ini kami mengambil daripada konsep kata pinjaman bahasa Arab dari segi istilah agama, iaitu daripada pengajaran Jawi. Yang mana kata pinjaman bahasa Arab dari segi istilah agama ini, ia merupakan ejaan yang dikekalkan tanpa diubah apa-apa. Jadi eloklah kita dapat menguasai semua tu. Jadi konsep ini sangat mudah supaya para pelajar dapat menguasai apa yang mereka pelajari. Kadang-kadang pelajar-pelajar ini terlupa. Maka dengan konsep teknik I ini dapat mengajar mereka dan mengingati tentang bila mereka melihat je teknik I ini adalah kata pinjaman bahasa Arab dari segi istilah agama yang dikekalkan. Jadi I itu menunjuk Islam, yang mana berkaitan semua yang berkaitan dengan Islam adalah ejaan yang dikekalkan seperti Al-Quran, hadis dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Yang pertama adalah terdapat sebahagian pelajar masih belum dapat menguasai dengan baik kemahiran menulis ini. Jadi disebabkan masalah ini, kami memperkenalkan kepada pelajar-pelajar tentang teknik I ini supaya mereka mengingat bahawa teknik I ini berkonsepkan kata pinjaman bahasa Arab yang dari segi istilah agama yang dikekalkan. Apabila yang dikekalkan bermakna ejaan itu tidak akan ubah buat selama-lamanya. Jadi pelajar-pelajar pun dapat menguasai bahasa tulisan Jawi dan tulisan Arab secara tidak langsung. Okey, seterusnya masalah kedua adalah mereka keliru ejaan Jawi dengan Arab yang tepat. Okey, kalau kita melihat sendiri ejaan Arab ini sangat mudah kerana apa yang ada di dalam hadis, ejaan di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu adalah ejaan yang dikekalkan, kita tak boleh ubah. Seperti contoh, kadang-kadang kita suruh pelajar tulis eja Ramadan, bulan Ramadan tu sendiri pun mereka tak tahu macam mana eja, mereka keliru. Sama ada dot tu ejaan tu perlu ditukar dengan Jawi ataupun kekalkan dalam bahasa Arab. Jadi itulah disebabkan kita wujudkan teknik I. Penyataan akhir sekali, kita dapat melihat bahawa pelajar menghadapi kesukaran dalam membezakan kata pinjaman bahasa Arab dari segi istilah agama dan istilah umum kerana kedua-dua ini mempunyai kaedah yang berbeza. Okey, kalau kita melihat dari segi kaedah umum dan agama ini, yang mana agama ini dikekalkan,
Kalau dari segi istilah umum ini daripada sebutan bahasa Melayu. Macam contohnya istilah tu dalam bahasa Arab. Bila Melayu, dia melayukan, dia jadi istilah, dia jadi sin, dia tak sebut istilah tu dalam bahasa Arab, yang mana umum ini daripada sebutan bahasa Melayu. Jadi pelajar-pelajar ini kadang-kadang pelajar-pelajar ini dia keliru. Yang mana sebutan bahasa Arab yang perlu dikekalkan, yang mana sebutan bahasa Arab yang perlu diumumkan, ditukar. Jadi sebab itulah kami mewujudkan teknik I ini supaya pelajar-pelajar ini dapat mengingati dan memahami dan serta dapat menguasai secara tidak langsung bahasa Arab. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat 3 objektif kajian dalam projek ini. Objektif kajian yang pertama adalah mengukuhkan kefahaman pelajar dalam kata pinjaman bahasa Arab istilah agama. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti kata pinjaman bahasa Arab dalam istilah agama. Dan objektif kajian yang ketiga adalah mengaplikasikan teknik I dalam kehidupan seharian. Setiap perkara di atas muka bumi ini mestilah ada tujuan yang hendak dicapai. Begitu jugalah dalam projek ini. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk membantu para pelajar di luar sana memahami kata pinjaman bahasa Arab dalam istilah agama dengan lebih jelas, supaya pelajar tidak lagi keliru apabila menulis perkataan-perkataan kata pinjaman bahasa Arab dalam istilah agama. Selain itu, projek ini juga adalah untuk menambahkan kosakata sedia ada pelajar terhadap kata pinjaman bahasa Arab dalam istilah agama. Apabila terdapat banyak kosakata pinjaman bahasa Arab yang pelajar ketahui, mereka ni akan lebih berminat hendak belajar mengenai tulisan Jawi. Seterusnya, pelajar dapat menguasai pelbagai kata pinjaman bahasa Arab dalam istilah agama dengan lebih baik. Ini dapat menghindarkan pelajar dari melakukan kesalahan-kesalahan ejaan ketika menulis perkataan-perkataan Jawi atau ketika sedang mengarang penulisan-penulisan Jawi. Baiklah, kita lihat pula aspirasi, keinginan atau harapan pada masa akan datang bagi projek ini adalah: yang pertama, pelajar mendapat gambaran awal serta dapat memahami makna kata pinjaman bahasa Arab dalam istilah agama, khususnya di dalam Al-Quran. Kepelbagaian penggunaan strategi dalam pembelajaran penulisan Jawi bagi kata pinjaman bahasa Arab menjadi penanda aras kepada tahap penguasaan para pelajar dalam pembelajaran bahasa mereka. Yang kedua, menambah kosakata dalam bahasa Arab untuk digunakan dalam pertuturan harian. Okey, teknik ini juga berupaya membantu pelajar yang mempelajari bahasa kedua, khususnya kepada pelajar di peringkat permulaan, kerana secara hakikatnya kehidupan harian pelajar lebih terdedah kepada kata pinjaman seperti kata pinjaman bahasa Inggeris dan juga kata pinjaman bahasa Arab. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknik ejaan dan penulisan mereka dalam tulisan Jawi dan bahasa Arab. Menerusi pendekatan teknik I, boleh memberi inspirasi kepada pelajar untuk mempelbagaikan lagi perkataan-perkataan dan juga tulisan Jawi dalam penggunaan kata pinjaman bahasa Arab, dan sekaligus memberi gambaran awal kepada pelajar bahawa pembelajaran bahasa Arab adalah tidak sukar. Sebagai kesimpulannya, aspek kata pinjaman bahasa Arab perlu diberi penekanan bagi pembelajaran bahasa Arab dalam mempelbagaikan strategi, kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru dan juga pelajar. Okey, hal ini turut dikaitkan dengan pendedahan awal pelajar dalam menguasai aspek kosakata bahasa Arab dengan lebih baik. Hasil daripada penguasaan jumlah kosakata yang besar menjadikan pelajar lebih mudah dalam memperolehi sesuatu yang baru serta tanggapan kesukaran dalam pembelajaran bahasa dapat dikurangkan.
Oleh itu, dengan pelaksanaan strategi teknik I menerusi pendekatan kata pinjaman khususnya dalam Al-Quran dapat membantu serta meringankan beban pelajar semasa mempelajari bahasa kedua secara amnya di samping memupuk minat mendalam dalam pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab. Akhir sekali, kata pinjaman yang digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu lebih mudah.